Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, masih lagi memberikan kepada kita nikmat taufik dan juga pimpinannya, sehingga kita masih lagi dapat bersama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sirah yang teragung dalam sejarah hidup manusia. Jadi, walaupun kita belajar sirah ataupun kita belajar sejarah, tetapi juga ia membawa sangat bermanfaat untuk kita agar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Semoga apa saja yang kita dengar, apa sahaja yang kita pelajari, semoga ianya Allah SWT manfaatkan untuk kita dan keluarga kita, dan juga agar mana kita dapat memanfaatkannya kepada orang lain. Dan semoga Allah SWT terus memberikan kepada kita pimpinannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita, terutama amalan yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu, kali terakhir adalah kita sedang membahaskan tentang perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam buat kali kedua, di mana mengikut jumhur ulama atau kebanyakan ulama ketika itu baginda Nabi SAW berumur 25 tahun. Jadi, dan juga pada minggu yang lalu telah kita bahaskan bahawa Nabi SAW ada jumpa seorang pendeta, di mana pendeta itu terus mengucap di hadapan baginda Nabi SAW, kerana dia itu adalah seorang padri ataupun pendeta, di mana dia itu mempelajari dalam kitab-kitab terdahulu tanda-tanda yang terdapat pada diri baginda Nabi SAW. Baik, dan kemudian kita dah selesai bagaimana Nabi SAW berjual beli, bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh baginda Nabi SAW yang tidak pernah didapatkan oleh mana-mana rombongan ketika itu, dan juga rombongan-rombongan sebelum itu. Seperti mana yang dikatakan oleh Maisarah, apa yang dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku ini telah memperniagakan, telah bekerja dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan telah membawa hartanya ke negeri Syam sebanyak 40 kali, dan tidak ada satu kali pun aku mendapat keuntungan seperti mana yang kamu dapatkan pada hari ini. Subhanallah, ini merupakan kelebihan dan juga keberkatan yang Allah berikan buat baginda Nabi SAW. Baik, jadi kita lanjutkan pada pembacaan di mana Maisarah dan baginda Nabi SAW pulang ke Mekah. Dan juga kita telah dengar pada minggu yang lalu bahawa ketika baginda pulang, masih lagi ada perkara yang aneh, iaitu awan mengikuti perjalanan Nabi berserta juga dengan bulan, dan juga ada diiringi dengan dua malaikat. Diiringi dengan dua malaikat yang menemani baginda Nabi SAW sampailah ke kota Mekah. Dan ia dilihat sendiri oleh Maisarah. Baik, jadi itulah apa yang terakhir sekali yang kita berhenti pada minggu yang lalu. Baik, sebelum kita nak menyambung tentang
sejarah ataupun sirah baginda Nabi SAW tentang perkara berkenaan dengan malaikat itu yang dilihat oleh Maisarah. Sebenarnya perkara itu juga mengikut sebagian riwayat mengatakan bahawa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha juga ada melihatnya. Jadi bila Siti Khadijah ketika itu sedang berada di atas rumah, ada yang mengatakan berada di kawasan rumah, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha memang kebetulan ketika itu melihat Nabi SAW dan juga Maisarah sedang pulang daripada Syam. Jadi Siti Khadijah ni sedang berada di rumahnya dan melihat Maisarah dan Nabi SAW, dan terlihat di atas mereka itu dua malaikat yang sedang memayungi mereka. Jadi Siti Khadijah ni dah memang sedang mencari khabar tentang baginda Nabi. Hari itu Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau sendiri yang melihat keajaiban, keanehan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Baik, jadi kita lanjutkan pada pembacaan. Dia kata sini, setelah pulang ke Mekah, Maisarah menceritakan semua yang terjadi dari mula berangkat sampai pulang ke Mekah. Jadi bila dah selamat pulang ke Mekah, Nabi SAW pergi ke tempat tinggalnya Nabi dan Maisarah berjumpa langsung kepada Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha kerana hendak memberitahu tentang apa-apa saja berita-berita yang beliau lihat ketika berjalanan dengan Nabi SAW. Maka Maisarah bila jumpa dengan Siti Khadijah, maka dia pun ceritakan kepada Siti Khadijah semuanya. Daripada awal perjalanan, bulan, awan, pokok condong ke atas mereka, dan juga bagaimana pendeta di sana berkata dengan Nabi SAW, dan juga bagaimana mereka bernaik saksi tentang kenabian baginda Nabi SAW, dan juga bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Jadi bila dah ceritakan semua, Siti Khadijah dah dengar dah. A sampai Z. Mula-mula Siti Khadijah macam sangsi. Sangsi apa? Adakah betul Nabi SAW itu adalah Nabi akhir zaman? Tapi bila mana setelah dibawakan kabar oleh Maisarah, maka sahlah Siti Khadijah dah confirm inilah Nabi akhir zaman. Baik. Kemudian setelah itu Siti Khadijah radhiyallahu anha memberikan upah kepada baginda Nabi SAW dengan menggandakan lagi upahnya. Awal mula kalau kita ingat, Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menawarkan kepada baginda Nabi SAW 2 kali ganda daripada kebiasaan yang Siti Khadijah berikan kepada pekerja-pekerja lain. Bermakna normally mereka itu diberikan 2 ekor unta. Langsung Nabi SAW kerana sifat Nabi yang sangat jujur dan bagaimana masyhurnya, harumnya nama Nabi SAW di antara masyarakat Quraisy khususnya, bahawa Nabi adalah orang yang paling amanah dan orang yang paling jujur, maka Siti Khadijah menggandakan 2 jadi 4. Bila dah pulang, Maisarah dah beritahu macam-macam cerita tentang baginda Nabi, maka Siti Khadijah gandakan lagi. Jadi berapa ekor? Jadi 8 ekor unta. Subhanallah. Baik. Jadi Siti Khadijah memberikan gandaan kepada upah yang seharusnya didapatkan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kenapa? Apa yang membuatkan Siti Khadijah memberikan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana keuntungan yang dibawa oleh Nabi SAW adalah keuntungan yang sangat besar. Itu yang saya katakan pada minggu yang lalu. Orang yang membeli dengan Nabi itu bukan sahaja membayar 1 kali ganda, bukan sahaja bayar 2 kali ganda, bahkan sampai 10 kali ganda, kerana melihatkan kejujuran baginda Nabi SAW. Jadi Siti Khadijah ni merasa happy, merasa takjub dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, keanehan-keanehan tersebut. Maka keanehan itu membuatkan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha berjumpa dengan sepupunya. Sepupunya siapa? Warakah bin Naufal.
dari Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha langsung menziarahi sepupunya Waraqah bin Naufal dan menceritakan apa saja yang berlaku terhadap Nabi SAW sepanjang perjalanan itu. Baik. Kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ni, beliau ni macam seorang yang alim bahagian ilmu ataupun agama Nasrani dan juga Yahudi. Jadi dia hafal dan dia juga menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi bila Siti Khadijah dah beritahu kepada Waraqah bin Naufal tentang apa perkara-perkaraan ni yang berlaku terhadap Nabi SAW, maka Waraqah mengatakan, jika benar apa yang engkau khabarkan ini, maka Rasulullah SAW itu adalah Nabi umat ini. Jadi Waraqah pula bila sudah diberitahu tentang perkara tersebut, cerita tersebut, Waraqah mengatakan, kalau betul lah apa yang kau cakap ini, kalau betul lah apa yang kau kongsikan ini, wahai Khadijah, maka benarlah bahawa dia itu adalah Nabi umat ini, Nabi akhir zaman. Maka begitulah Siti Khadijah radhiyallahu anha sudah terasa minat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Siti Khadijah sudah menaruh hati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia punya last topik lah. Cuma nak cakap sini kita dah selesai tentang pelayaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam buat kali kedua. Dan pelayaran itu bukan Nabi seorang, bahkan Nabi bersama dengan Maisarah, dan ketika itu baginda berumur 25 tahun. Dan upahan yang diberi kepada baginda Nabi secara total adalah 8 ekor unta. Banyak banyak. Satu kali pergi, bermakna satu kali pergi tu 8 ekor unta tu, kalau unta tu kita kalikan 3,000 kali 8, 24,000 hanya satu kali pergi, satu kali balik. Subhanallah. Ini namanya keberkatan. Baik, kita lanjut pada tajuk yang baru tentang perkahwinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik, sebelum kita nak masuk topiknya, kita nak kena kenal dulu siapa orang ni. Nama full name-nya Siti Khadijah ni apa? Apa ditulis di sini? Nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, ada kata Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi bertemu dengan nasabnya baginda Nabi SAW dengan datuk yang bernama Qusay. Jadi Siti Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, baginda Nabi SAW, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Bin Abdul Manaf bin Qusay. Subhanallah. Jadi bertemu dengan datuk Nabi SAW yang bernama Qusay. Dan beliau merupakan isteri baginda Nabi SAW yang paling dekat nasabnya dengan baginda Nabi. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha adalah bangsa Quraisy. Nabi SAW juga adalah daripada bangsa Quraisy. Bahkan yang terbaik daripada bangsa Quraisy, kan, daripada Bani Hashim. Baik, maka Siti Khadijah Al-Kubra, walaupun beliau ini adalah bukan sahaja daripada bangsa Quraisy, bahkan beliau ini dengan nasab Nabi ini tak jauh, paling dekat. Compare tu dengan isteri-isteri baginda Nabi yang lain, maka Siti Khadijah adalah yang paling dekat dengan Nabi SAW nasabnya. Baik, kemudian dan Nabi SAW tidak mengahwini siapa-siapa pun daripada keturunan Qusay selain daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW tidak mengahwini mana-mana perempuan daripada keturunan Qusay melainkan dua orang saja, iaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan juga Ummu Habibah. Itu kita tentang kisah Ummu Habibah tu kita akan lalu. Yang penting nak cakap sini, Nabi SAW hanya kahwin daripada keturunannya Qusay. Hanya dua orang saja. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan juga
dan juga Ummah Habibah. Baik. Kemudian dikata sini, Siti Khadijah merupakan dari bangsa Quraisy yang dihormati dan perempuan yang terkaya dan tercantik. Beliau dipanggil At-Tahirah. Baik. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pula bukanlah perempuan sembarangan. Perempuan sembarangan maksud saya apa? Just anybody, any perempuan yang just kaya, ada bisnes dah. Popular because of that. Tak. Siti Khadijah bukan sekadar itu sahaja. Maka Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, beliau ini adalah perempuan daripada bangsa Quraisy yang dihormati. Orang-orang Quraisy menghormati beliau. Orang-orang Quraisy menghormati beliau. Bermakna beliau ni ada status. Baik. Dan perempuan yang terkaya dan tercantik. Subhanallah. Dalam sebahagian riwayat mengatakan, hampir separuh ekonomi Mekah dikontrol oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi kekayaannya itu adalah meliputi separuh Mekah. Kekayaan Mekah tu separuh tu adalah milik Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi kita boleh bayangkan betapa kayanya Siti Khadijah. Dan beliau itu bukan sekadar kaya, tapi beliau juga adalah seorang perempuan yang tercantik. Yang tercantik daripada bangsa Quraisy. Subhanallah. Sehingga beliau itu juga dinamakan, juga digelar sebagai At-Tahirah. At-Tahirah maknanya yang bersih. Subhanallah, yang bersih. Jadi bermakna beliau ini adalah orang yang menjaga dirinya. Menjaga dirinya, menjaga maruahnya, menjaga namanya. Subhanallah. Jadi ini yang kita patutnya, terutama khususnya perempuan-perempuan zaman sekarang, kita nak kena menjaga maruah kita sebagai orang perempuan. Jagalah maruah sebagai orang perempuan. Malunya itu mesti jaga. Tutup aurat itu mesti jaga. Mentaati suami, mentaati ibu bapa itu mesti jaga. Walaupun kita sekolah, walaupun kita bekerja, jangan lupa kita adalah perempuan itu mempunyai maruah. Perempuan itu mempunyai maruah. Jangan kita cemarkan maruah tersebut. Bagaimana mencemarkan maruahnya itu? Kita keluar yang perempuan, mohon maaf, janganlah kita keluar dengan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Walaupun kita pakai tudung, walaupun kita pakai scarf ke atau sebagainya, kita menutup rambut kita. Tapi kita jangan lupa, jika mana kita memakai pakaian ketat, bermakna orang itu masih lagi tidak cukup syarat menutup aurat. Dia memakai tudung tapi memakai pakaian ketat sehingga menarik pandangan-pandangan orang-orang yang bukan mahram. Na'udzubillah. Dia dikira sebagai orang yang tidak menutup aurat. Itu yang kata Nabi SAW, akhir zaman ada banyak al-kasiyatul ariyat. Orang-orang yang berpakaian, yang orang-orang perempuan yang berpakaian tapi dia dalam keadaan bertelanjang. Na'udzubillah. Kenapa Nabi SAW kata macam itu? Macam mana kita nak boleh kata orang itu berpakaian tapi dia bertelanjang? Kerana dia berpakaian tapi dia menjolok, dia memanggil, menarik pandangan orang-orang lelaki yang bukan mahram. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi kita pelajarilah. Ambil contoh daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau bukan sahaja orang yang kaya, beliau bukan sahaja yang orang perempuan yang cantik, tapi beliau adalah orang yang menjaga maruahnya. Dengan sebab itu sampai dipanggil At-Tahirah. Subhanallah. Baik. Kemudian, ramai yang hendak bernikah dengan beliau dan menyebutkan harta-harta yang banyak sebagai mas kahwin, tetapi beliau tolak. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha, nanti kita akan masuk, beliau ini pernah mempunyai suami, pernah berkahwin 2 kali. Baik. Pernah berkahwin 2 kali. Jadi setelah penceraian yang kedua kerana kematian, ramai bangsawan, orang-orang ternama, orang-orang kaya daripada bangsa Quraisy yang cuba hendak mintakan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang hendak memperisterikan Siti Khadijah Al-Kubra. Tapi Siti Khadijah menolak semuanya. Mereka bukan saja nak kahwin, bahkan mereka menawarkan harta yang banyak. Siti Khadijah tak ada interested pun dengan harta mereka. Kenapa? Kerana Siti Khadijah ni adalah orang yang sangat kaya raya. Subhanallah. Baik. Jadi ramai orang yang cuba nak, yang try luck
nak meminang Siti Khadijah Al-Kubra tapi tidak berhasil. Ditolak dengan baik oleh Siti Khadijah. Termasuk di antara orang-orang yang meminang Siti Khadijah itu, yang nak berkahwin dengan Siti Khadijah itu adalah siapa? Abu Jahal. Pula sibuk aja budak tu. Si Abu Jahal ni dah lah Abu Jahal pula. Maknanya super goblok. Terlalu jahil lah. Bodoh betul lah orang panggil lah. Bodoh betul lah kau ni. Macam itulah. Itu namanya Abu Jahal. Jadi kalau kita nak panggil Abu Jahal, nak panggil dia bodoh betul lah. Baik. Jadi si Abu Jahal ni pun ada hati juga nak masuk Minang dengan nak memperisterikan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Memang Abu Jahal ni pun daripada bangsa Quraisy, tapi dia bukan daripada Bani Hashim. Bukan lineage-nya Bani Hashim. Baik, subhanallah. Jadi Abu Jahal ni pendek cerita, dia ni pun datang. Kalau kita pergi umrah sekarang, kalau kita pergi umrah, waktu kita nak pergi belakang Safa Marwah tu, dia ada bukit tinggi yang dipanggil sekarang dekat atas bukit tu dah ada rumah-rumah lah atau rumah-rumah penginapan yang hanya diduduki oleh royal punya family. Tu mungkin saya pernah terangkan juga. Jabal Abi Qubais. Di bawah tu dekat situ dia ada satu lamppost, itulah asalnya tu rumah Abu Jahal. Rumah Abu Jahal kat situ. Yang depan sikit ada rumahnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik. Jadi balik pada cerita Abu Jahal ni cuba nak memperisterikan Siti Khadijah. Of course lah dia kena tolak. Definitely lah. Most definitely kena tolak. Sibuk je ni Abu Jahal. Jadi bila Abu Jahal kena tolak, dia boring tau. Dia boring. Alamak, aku kena tolak. Siapa ni berani tolak aku ni? Tak sangka aku kena tolak, kena reject. Dia fikir diri dia saja. Kebetulan setelah dia kena reject, Nabi SAW pula berkahwin dengan Siti Khadijah. Aduh, dia makin lagi marah Abu Jahal. Jadi itulah, ada yang mengatakan itulah punca kenapa Abu Jahal ni sangat tak okey dengan Nabi SAW. Tak boleh ngam Abu Jahal ni. Nabi kata A, mesti dia kata B, mesti dia kata C, mesti dia kata Z. Pasal dia betul-betul tak agree. Puncanya apa? Ada yang mengatakan kerana Nabi SAW sudah berkahwin dengan Siti Khadijah. Dia tak dapat nak memperisterikan Siti Khadijah. Nabi yang dapat, kemudian dia nak blame Nabi SAW pula. Memang ni Abu Jahal memang minta kena cepuk. Sekarang dah kena cepuk betul-betul, dah mati. Baik. Jadi cuma nak bilang lah, antara yang nak meminang Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha adalah Abu Jahal. Kita lanjutkan pada bacaan. Pada satu hari setelah mendengar cerita tentang baginda Nabi SAW daripada Maisarah, dan juga ada pula riwayat mengatakan beliau sendiri melihat bagaimana Nabi SAW ditemani oleh dua malaikat. Baik, jadi balik pada sambung pada Siti Khadijah. Satu ketika Siti Khadijah Al-Kubra bila dengar tentang daripada Maisarah, dan tadi terdengar di riwayat pula mengatakan bahawa Siti Khadijah sendiri yang melihat bagaimana dua malaikat menemani baginda Nabi SAW, maka Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha pun berjumpa dengan kawan karibnya. Siti Khadijah punya best friend lah. Siti Khadijah punya kawan baik. Siapa nama kawan baiknya? Adalah namanya Nafisah binti Munabbih. Nafisah binti Munabbih. Baik. Ini adalah kawan karibnya, tapi ada juga yang mengatakan namanya itu adalah Munayyah binti Munabbih. Jadi dia ada selisih. Ada yang mengatakan Nafisah binti Munabbih, dan ada pendapat pula mengatakan Munayyah binti Munabbih. Cuma yang nama Nafisah ini lebih masyhur lah, lebih popular di kalangan kitab-kitab sirah. Kalau banyak kitab sirah, kita akan jumpa banyak yang mengatakan namanya adalah Nafisah binti Munabbih. Baik. Jadi Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, apakah tujuan beliau berjumpa dengan Nafisah ini? Berjumpa dengan Nafisah, maka Siti Khadijah ni menceritakan kepada Nafisah binti Munabbih. Jadi banyak apa yang bila Siti Khadijah cerita, nampak beliau punya excitement
cerita kan, kan tahu macam itu. Kalau orang perempuan cerita je pasal satu lelaki tu, dalam erti kata lain tu maknanya apa? Perempuan tu suka kan pada lelaki tersebut. Normally lah biasanya. Kalau benci selalu, lama-lama selalu gaduh, lama-lama jadi sayang. Kadang-kadang macam itu juga. Baik. Jadi Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha bila ceritakan pasal Nabi SAW, beliau ni excited lah, suka lah. Cakap Nabi tu, Nabi ditemani awan, ada malaikat, ada dia punya kekayaan bertambah dan sebagainya. Subhanallah. Nafisah ni, beliau ni bukan saja kawan karibnya Siti Khadijah Al-Kubra, tapi beliau ni adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Jadi dia pun macam kita jugalah. Kau ni asyik cakap pasal dia, lain macam je. Kau nakkan dia, kau dah minat kat dia. Tu bahasa kita lah, bahasa kita. Jadi macam gitu juga dengan Nafisah. Jadi Nafisah ni memahami hasratnya Siti Khadijah adalah apa? Untuk berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi kawan faham. Tapi Siti Khadijah ni perempuan bangsawan. Baik. Ada martabat lah, ada position. Jadi bila beliau dah ceritakan kepada Nafisah, Nafisah fahamlah. Maksudnya tak payah tanya pun. Tak perlu nak tanya. Maka Nafisah pun dah habis semuanya berbual dengan Siti Khadijah, maka beliau pun minta diri. Minta diri daripada Siti Khadijah. Kenapa Nafisah ni nak minta diri? Kerana maka secara senyap Nafisah binti Munabbih berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Jadi bila Nafisah ni dah dapat teka apa hasratnya Siti Khadijah Al-Kubra, maka dia pun dengan senyap berjumpa dengan Nabi SAW di tempat tinggalnya Nabi bersama Abu Talib. Baik. Nafisah ni berjumpa dengan Nabi dan tanya, "Ya Rasulullah, apa yang menghalangimu untuk bernikah?" Start dulu lah. Start engine dulu sikit. Cocok sikit dulu lah bahasa kita kan. Jadi Nafisah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah yang menghalangmu untuk bernikah?" Maka jawab baginda Nabi SAW, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk bernikah." Jadi Nabi SAW sebagai seorang Rasul, walaupun ketika itu belum menjadi Rasul, Nabi adalah orang yang tidak menggunakan pangkat ataupun tidak menggunakan nama untuk mendapatkan sesuatu. Itu Nabi SAW. Nabi masyhur. Kita dengar tadi bagaimana masyhurnya nama Nabi SAW di kalangan orang-orang Arab di Mekah. Di kalangan orang-orang Arab Mekah, di kalangan orang-orang Quraisy tentang kejujuran Nabi. Jadi macam orang katalah Nabi itu bukan sahaja masyhur dengan kejujuran, tapi baginda itu juga masyhur dengan kehandsoman baginda yang tidak ada tandingannya dari berbandingkan dengan pemuda-pemuda di kota Mekah. Jadi Nabi boleh je just jumpa Siti Khadijah atau siapa-siapa perempuan yang ditakdirkan oleh Allah. Aku ni adalah Rasulullah, nama Nabi. Dan aku juga, dan kamu semua sedia maklum, aku ni adalah orang yang selalu jujur. Dan aku ni pula ada rupa. Maka aku nak berkahwin dengan anak perempuanmu. Macam itu. Nabi tak buat macam itu. Nabi tidak gunakan nama Nabi untuk mendapatkan sesuatu. Ini jugalah satu pengajaran untuk kita. Satu pengajaran untuk kita adalah jangan kita menggunakan pangkat. Menggunakan pangkat sehingga mana kita menjadikan orang-orang yang di bawah pangkat kita itu sebagai suruhan. Memang kita memang akan menyuruh, tapi macam take for granted. Take for granted. Aku ni doktor. Kau siapa? Aku cakap ni kau kena kasih. Apa aku minta kau kena bawa. Itu namanya kita menggunakan pangkat. Jangan. Tengok bagaimana Nabi SAW tunjukkan. Jadi Nabi SAW kata apa? Aku tidak mempunyai apa-apa untuk bernikah. Baik. Nafisah bertanya lagi, jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya raya, cantik dan berkecukupan, apakah kamu mahu menerimanya? Baik. Jadi Nafisah ni tanya,
kepada Nabi SAW, jika aku nak recommend, kalau aku nak recommend kau satu perempuan yang kaya, yang kaya raya, cantik, berkecukupan, apakah kamu nak mau menerimanya? Jadi Nafisah ni dia refer kepada Siti Khadijah. Nafisah tanya pada Nabi SAW. Nabi tanya, siapa perempuan yang macam gitu? Siapa orang perempuan itu? Pasal Nafisah ni tak bilang siapa. Cuma bilang kalau aku recommend kan. Jadi bermakna dia punya suara tu datang daripada pihak perempuan. Kita jangan soal lah ini sama ada ni pergi cari timba ke atau timba cari perigi ke, itu perkara yang kedua. Tapi apa pun yang dilakukan oleh Nafisah itu adalah perkara yang baik. Tidak mengapa, tidak mengapa. Baik. Maka Nabi SAW, siapakah perempuan itu? Maka jawab Nafisah adalah Khadijah. Maka Nabi SAW tanya lagi, bagaimana aku dapat menikahinya? Sekarang ni yang Nafisah recommend adalah orang kaya, masyhur, ma'ruf, orang kenal siapa Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha di Mekah. Seorang bangsawan, orang yang kaya raya, businesswoman. Bukan saja bisnes, tapi bisnes ni adalah bisnes yang maju, masyhur, orang ramai nak menikah dengannya tapi dia tak nak. Dan sekarang ni pula si Nafisah ni pula pergi recommend dia pula. Recommend Siti Khadijah Al-Kubra, macam mana Nabi nak menikah? Langsung apa kata Nafisah? Serahkan ia pada aku. Serahkan ia pada aku. Tapi kalau kita lihat bagaimana fungsi seorang kawan yang rapat ini, fungsi yang baik. Nafisah ni dia faham maksudnya Siti Khadijah dan langsung menolongnya untuk bercakap dengan Nabi SAW. Jadi zaman dahulu punya kawan macam gitu, subhanallah, nak menolong orang, bahasa kita bina masjid lah. Bina masjid. Kena pula zaman sekarang, kalau kita bilang kat kawan kita apa jadi, habislah. Confirm kecoh kat Facebook. Dia tu tak sedar diri. Mana pula perempuan boleh suka kat lelaki dulu, dia pula yang nak yo-yo pula. Ini pula terlebih ni, patut lelaki melihat dia. Dah. Kawan kita boleh sabur kita dekat Facebook. Kawan kita boleh malukan kita kat Instagram. Cerita pada orang lain pula. Ataupun lagi worst case scenario, kawan kita pula yang kebas laki yang kita suka tu. Lagi tu lagi teruk. Tu dah kes kronik. Kawan yang kita harapkan, kawan tu pula yang pergi kebas kita punya orang yang kita suka. Subhanallah. Baik. Dari itulah pun sama juga, ini adalah perkara yang kita boleh ambil daripada perjalanan ataupun pernikahan, perkahwinan baginda Nabi SAW dan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik. Kemudian disambung sini kata lagi. Maka Nafisah menceritakan kepada Siti Khadijah Al-Kubra tentang perjumpaan beliau. Jadi bila Nafisah tadi awal, dia ni pergi senyap-senyap. Pergi senyap-senyap. Senyap-senyap jumpa Nabi SAW. Dah dapat agreement semua, Nabi pun okey. Maka dia pun pergi jumpa Siti Khadijah Al-Kubra dan menceritakan apa yang dibuat, apa yang berlaku tadi. Apa yang dialog antara dia dengan baginda Nabi SAW. Siti Khadijah pula bila dengar, Siti Khadijah tak ada mengamuk. Kau ni kenapa ni? Ya Allah, buat malu muka aku je. Mana aku nak letak ni muka aku, bawah meja ke? Tak ada. Siti Khadijah pula bila sudah diberitahu oleh Nafisah, benda ni adalah benda baik, perkara baik. Jadi benda ni adalah benda yang diidam-idamkan ataupun diinginkan. Memang Siti Khadijah tu sudah memang berhasrat untuk berdikar dengan Nabi SAW, cuma belum ada time ataupun ada masa atau peluang untuk memberitahu. Jadi hasratnya Siti Khadijah itu sudah diutarakan, disampaikan oleh kawan karibnya yang bernama Nafisah. Maka Siti Khadijah kata apa dengan Nafisah? Berkata dengan Nafisah untuk memberitahu Nabi SAW agar datang pada waktu pagi keesokan hari. Jadi bermakna apa? Siti Khadijah dah beritahu, ni kira kahwin ni on spot. Jadi Nafisah bilang Siti Khadijah,
Siti Khadijah langsung bilang Nafisah suruh beritahu kepada Nabi SAW datang pada esok hari. Esok pagi datang. Datang untuk apa? Datang untuk merisik dan juga langsung bernikah. Langsung untuk bernikah. Baik. Jadi, bila nak balik tadi tu tentang apa yang dipesan oleh Siti Khadijah kepada Nafisah. Maka Nafisah pun datang menyampaikan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian, bila Nabi dapat tahu, maka Rasulullah SAW menceritakan hal ini kepada pakcik-pakciknya dan mereka bersetuju. Bermakna Nabi SAW tidak ada kahwin senyap-senyap. Senyap-senyap, kahwin, lepas tu baru bilang. Dah suka sama suka, dah pergi jumpa sendiri, lepas tu baru bilang. Bilang family. Jadi itu salah. Nabi SAW bila dah beritahu oleh Nafisah, maka Nabi bincang dulu dengan pakcik-pakcik Nabi SAW. Yang bernama Abu Talib, yang namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anha, dan mereka pun bersetuju. Ini pula memang nak bersetuju, nak reject pun takkan nak reject. Pasal ni bukan orang sembarangan. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, bangsawan, orang kaya, orang ternama, orang yang cantik, nak berkahwin dengan anak saudara kita ni takkan kita nak tolak. Subhanallah. Jadi sebagai bapa saudara juga menyokong apa yang dibuat, hendak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Maka dengan didampingi pakciknya, maka pada keesokan hari, pada pagi hari, dengan didampingi pakciknya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Talib berserta dengan 10 orang dari Bani Hashim dan Mudar, Rasulullah SAW pergi ke rumah Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi bila sudah agree, dah discuss dengan pakcik Nabi SAW dan mereka pun setuju atas perkahwinan yang mulia ini, maka pada keesokan harinya Nabi SAW pergi ke rumah Siti Khadijah. Nabi tak pergi seorang, Nabi pergi bersama pakciknya yang disayangi Abu Talib dan juga Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Pergi bersama dua orang yang mulia ini. Dan bukan itu sahaja, baginda Nabi SAW ditemani dengan 10 orang-orang mulia daripada Bani Hashim dan Mudar. Nabi SAW ditemani oleh Bani Hashim dan Mudar. Ada 10 orang yang lain yang menemani baginda Nabi SAW, mendampingilah pihak lelaki. Menghantar pihak pengantin lelaki pergi kepada rumah pihak perempuan. Kita kalau lihat tentang bagaimana kedatangan Nabi SAW. Nabi SAW bukan sahaja membawa ahli keluarga yang dekat, bahkan ahli keluarga yang jauh. Bani Hashim dan Mudar tu bermakna saudara mara, tapi dia bukanlah direct. Maknanya apa? Nabi SAW mengajak saudara mara lah. Jadi kalau ni apa yang kita boleh ambil adalah kalau kita nak bernikah, maka kita nikah tu sunat untuk kita war-warkan. Jemput orang sana, jemput orang sini. Ini adalah perkara yang sunat. Dan kita kena meriahkan perkahwinan tersebut. Jadi begitulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi datang bersama pakcik Nabi dan juga 10 orang yang mulia. Ada riwayat mengatakan lebih daripada itu. Daripada mana? Daripada Bani Hashim dan juga Mudar. Baik. Kemudian setelah balik pada tadi tentang Nafisah, Siti Khadijah tahu besok ni akan bernikah dengan Nabi SAW. Maka Siti Khadijah meminta agar Nafisah binti Munabbih, kawannya itu, untuk meminta pakciknya yang bernama Amr bin Asad menikahkannya dengan baginda Nabi SAW. Ada yang mengatakan apabila rombongan itu sudah sampai di rumah Siti Khadijah, Siti Khadijah suruh kawannya itu yang bernama Nafisah berjumpa dengan pakciknya untuk menikahkan Siti Khadijah dengan
baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita nampak kat sini, bagaimana Nabi SAW dengan Siti Khadijah berkahwin adalah seperti cara agama Islam. Secara agama Islam, bukan secara kahwin tangkap muat, tak. Nabi SAW walaupun Islam belum datang, tapi upacara perkahwinan baginda Nabi itu adalah sama seperti apa yang dalam syariat Islam. Ada pihak lelaki, pihak perempuan, ada saksi, ada rombongan dan sebagainya. Jadi Siti Khadijah meminta Nafisah binti Munabbih maka Siti Khadijah menuruh Nafisah binti Munabbih untuk berjumpa dengan pakciknya yang bernama Amru bin Asad. Yang bernama Amru bin Asad. Subhanallah. Jadi kenapa sebabnya meminta pakciknya Amru bin Asad untuk menikahkan dengan Nabi SAW. Baik, kita akan skip that part, di mana kenapa Amru bin Asad yang menikahkan pakciknya Siti Khadijah, yang menikahkan bukannya bapa Siti Khadijah. Bukannya bapa Siti Khadijah. Tu nanti kita akan lalu itu bab lepas pernikahan ini, selepas kita mempelajari, mendengarkan kisah tentang pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung tentang pernikahan akadnya. Akadnya itu bagaimana akadnya itu berlangsung, siapa yang mengucapkannya, insya-Allah pada minggu hadapan, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah wara'ati dan tasbih kapal dengan sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.